Dia mencari gol yang keempat untuk menyamakan gol yang dijaringkan oleh Sabri Salim. Ya, sebenarnya malam ini perlawanan beliau tertenggelam sedikit kerana beliau dikawal rapi dan tidak ada sebarang peluang beliau boleh lakukan dalam separuh masa pertama, dan takat ini juga beliau tidak ada peluang untuk bergerak. Saya teringat kata-kata Kepala Duli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang Timbalan Presiden FM. 3 gol Malaysia menang katanya. Kalau Apakah ianya ini betul, kenyataan? tepat ramalan tuanku, dan inilah satu bekalan yang baik untuk kita sebelum kita bertandang ke Gelora Bung Karno, dan sudah tentu ini satu keselesahan untuk kita di sini. Berada di situ tadi Hasanuddin Putra. Di tengah Indonesia cuba untuk melakukan asakan merapakan Surangkau. Syahrul. Amri Yahya memberikan kepada Kunalan. Amri sudah naik ke atas sekarang ini. Kunalan mencari ruang, berjalan lepas di situ. Akhirnya kehilangan bola, dapat dirampas oleh Indonesia, yaitu Arif Suyono. Dan sekarang ini diberikan kepada Bustami. Mereka mula mengatur gerak. Arif Suyono cuba untuk marah, sekat. Tendangan percuma. Firman Utina mau mengambil tendangan ini. Setelah Amri Yahya dipersalahkan di situ mengasah Arif Suyono. Firman Utina bersedia untuk melakukan tendangan percuma, dan pemain Indonesia mula melakukan serangan dari sana. Tapi di situ ada tolakan antara pencari gol. Akhirnya memberikan terangan gol kepada Malaysia. Dilakukan oleh Gonzales. Kita perhatikan sekali lagi lantai yang bagaimana dari Firman Utina. Offside di situ. Ya, Dua pemain Indonesia. Atau bagaimana? 2 pemain offside tadi dia. Dari tengah. Satu gerak menarik sekarang ini Malaysia mengaku keasakan. Di tengah masuk sekarang. Jatuh. Dijatuhkan. Fair tackle. Walaupun nampaknya Ahmad Rohidan, bukan Ahmad Rohidan ni, iaitu Asyari Samsudin yang dijatuhkan. Semula kepada Syahrul, kehilangan bola pula. Syahri lambat bangun. Dia masih berada di kawasan Indonesia. Dalam pada Indonesia. Terus asakan dilakukan oleh Irfan Bakti. Di belakang melibatkan di situ pemain tengah. Satu hantaran Bostami berjaya ditanduk oleh pertahanan. Mahali Jasuli. Sekali lagi tendangan percuma masih diambil di situ. Ya. Saya rasa kedang otak agaknya pemain kita pertahanan Muslim. Ya. Dia nampak tidak selesa di situ. Para pemain barisan pertahanan juga midfield harus memberi tumpuan supaya tidak leka, kerana walaupun apa berlaku, kerana tekanan sudah mereka tahu akan menghadapi daripada Indonesia, dan namun mereka tidak boleh mensia-siakan atau memberi ruang, kerana mereka harus compact dalam middle third supaya tidak berlegar. Bustami memberikan kepada Firman Utina. Antara jauh Firman berjaya ditanduk oleh Muslim di tengah. Dan Malaysia kembali merusi pemain tengah di situ, yaitu Ahmad Rohidan. Ahmad Rohidan yang pada ketika ini Malaysia meletakkan Amar dan juga Amri Yahya di bahagian tengah setelah Syafiq Rahim dikeluarkan. Satu cubaan dari tengah berhasil yang dilakukan oleh pemain nomor 14, yaitu Arif Suyono. Kita
Kita perhatikan bagaimana Arif mempunyai ruang luas di situ untuk melepaskan sepakan. Itu yang Sebelum datang Fadrisas. Itu yang saya katakan tadi, Datuk. Mereka tidak boleh memberi ruang di bahagian midfield untuk pemain-pemain yang Indonesia untuk melegar atau marah ke depan untuk membuat percubaan. Arif Siono cuba memberikan ke sana tapi dihalang oleh Azharuddin Putra untuk Ashari Samsudin. Ashari cuba untuk melepasi di situ Zulkifli. Tidak berjaya, dapat semula kepada Indonesia. Di tengah mereka melakukan gerak menerusi Bostami. Satu antara jauh yang cuba dilakukan dan diberikan pada Firman Utina. Satu hantaran di sini untuk mencari Gonzales. Serangan gol. Serba tak kena pemain berusia 34 tahun dari Uruguay, Gonzales, yang mendapat kreatan Indonesia, penjaring terbanyak Indonesia dalam liga mereka. Ada lagi perbincangan kerana tadi tersekat 5 minit. Jadi mungkin pengadil dari Jepun mau memastikan kedudukan masa sekarang ini. Sabri Abu akan dibawa masuk oleh Malaysia sebagai pertukaran terakhir, pertukaran ketiga untuk memberikan fresh leg bagi bahagian pertahanan. Mahali mungkin akan dikeluarkan. Keluar. Malaysia akan melakukan pertukaran. Sabri Abu disiap sedia sekarang ini untuk dibawa masuk. Masih belum dapat dipastikan siapa yang dikeluarkan. Teruskan. Mungkinkah Mahli Jusali kerana disitulah tempat yang biasa diisi oleh Sabri Abu. Satu hantaran kepada Ashari Samsudin sekarang ini. Dan Azharuddin Putra. Ashari cuba masuk sekarang ini. Dan peluang untuknya. Tak berjaya dia meneruskan kemarahan. Amaruhidan hantar kepada Mahali Jusali. Dan juga Amri Yahya telah pun keluar dari permainan. Jadi sekarang pertukaran dilakukan dengan pemain nombor 18 saya rasa Mahli Jusali yang akan dikeluarkan. Dan Sabri Abu dimasukkan. Sabri Abu dia bawa masuk. Di tempat yang biasa untuk kedua peserta ataupun pemain ini. Sabri Abu dari Kedah, pemain yang boleh dianggap versatile di bahagian pertahanan dan bahagian midfield. Malah ketika di Kedah dia pernah bermain di bahagian serangan. Ya, beliau ini mempunyai kelebihan versatile seperti mana Dato' katakan tadi. Kerana dalam aspek dan situasi ini kita harus memberi tumpuan kepada pertahanan. Kerana kita boleh lihat Indonesia sudah cuba menggasak ke pintu gol kita. Sekali lagi asakan yang cuba dilakukan oleh Indonesia. Azharuddin Putra. Terus kepada penjaga gol yang telah melepaskan 3 gol sekarang ini. Di perlawanan peringkat kumpulan dan separuh akhir yang hanya melepaskan 2 gol. 8 minit saya 8 rasa. minit. Masa tambahan. Termasuklah direhatkan tadi selama 5 minit. Jadi 3 minit tambahan masa tambahan. Lain 5 minit adalah menggantikan masa sewaktu direhat atau berehat tadi akibat dari insiden laser sebelum jaringan gol dilakukan oleh Sabri Sahih. Gol pertama Malaysia. Jadi mereka bermain 8 minit. Bostami. Agar dia satu masa yang lama juga dalam permainan sebegini. Masuk terus. Masih pada satu. 8 minit ditambah dari perlawanan ini. Termasuk waktu kecederaan 3 minit. Anu Fahmi bagaimana agaknya
Stanley melihat permainannya malam ini, persembahannya malam ini. Ya, saya rasa Khairul Fahmi begitu tenang sekali menunjukkan kematangan beliau dalam mengawal pintu gol beliau, dan banyak juga beliau berkomunikasi baik dengan para pemain-pemain pertahanan beliau, dan saya rasa Khairul Fahmi jelas menunjukkan kewibawaan beliau untuk menyarungi jersey nombor 1 negara. Mana diteruskan sementara penyokong-penyokong Indonesia sudah banyak meninggalkan stadium sekarang ini. Ada kawasan lapang di seberang sana di mana penyokong-penyokong Indonesia berada tadi. Sudah lapang. Gerak yang coba dilakukan di sini oleh Arif Suyono. Satu asakan yang coba diberikan di situ, tapi ada sedikit gerak yang dilakukan oleh Ahmad Rohidan menyekat Paktim, Irfan Paktim. Nampaknya kecewa di sini dua pengendali pasukan Indonesia, iaitu Alfred Riedel dan Wolfgang Fikal. Indonesia mendapat tendangan percuma dari luar kotak penalti. Irfan dan Bambang ini dibawa masuk, akan melakukan sesuatu. Bambang telah menjaringkan 2 gol ketika mereka menewaskan pasukan Thailand. Dari Bambang, rendah tandukan dan melepasi garisan gol. Bambang Pamungkas yang pernah beraksi untuk Selangor, membawa Selangor menjulang Piala Liga Perdana dan Piala Malaysia TLFA. Terkena pemain Indonesia memberikan tendangan gol kepada Malaysia. Minit lagi tinggal masuk waktu kecederaan. Irfan Paktim disekat dari tengah, terus Malaysia kembali menguasai hantaran panjang, cuba untuk mencari Nur Syahrul. Amri Yahya di tengah terus memberikan di sana kepada Asyari Samsudin. Bergerak lagi Malaysia dari tengah sekarang ini. Perhatikan bagaimana hantaran cantik dilakukan di situ kepada Kunalan. Dan Sabri Abu membiarkan untuk lontaran Malaysia. Kepada Nur Syahrul Idhan Talha. Nur Syahrul mencari ruang untuk dihantar kepada Amri Yahya yang berada dalam kotak penalti. Tapi apapun lontaran untuk Malaysia. Sabri Abu, Nur Syahrul dicari. Nur Syahrul terkepung, berjaya lepas. Tapi akhirnya dapat dikuasai sebelum Nur Syahrul tidak. Akhirnya Indonesia menguasai. Bagaimana kali ini dapat peluang situ Kunalan. Terjatuh di situ. Dan penalti ditunjukkan oleh pengadilan. Apabila Marcus menjatuhkan Kunalan. Bagaimana agaknya melihat gerak tadi. Ya, satu tindakan bijak dilakukan oleh penyerang kita tadi, kerana itulah harus dilakukan dalam situasi sebegitu bila menghadapi penjaga gol dalam situasi 1 lawan 1. Saya rasa Marcus tidak ada peluang selagi menerbahkan badan beliau dan sekaligus menarik kaki Gunalan tadi. Sudah tentu. Perhatikan di sini bagaimana Marcus menarik kaki. Dan tendangan penalti diberikan. Salah Musa Gunalan untuk marah. Semakin tertekan Indonesia, Malaysia mencari gol keempat untuk dibawa ke Indonesia dalam perlawanan final kedua yang akan berlangsung pada 29 bulan nanti. Jaga gol Marcus mengalami kecederaan. Dalam pada itu permainan dihentikan seketika. Rekod pertemuan antara Malaysia dan Indonesia dalam Piala AFF ini kali ke-6. 5 kali sebelum ini Malaysia menang 2 kali. Pada tahun 1946 separuh akhir menewaskan Indonesia 3-1 sebelum kita marah ke perlawanan akhir dan tewas kepada pasukan Thailand
Dan kita juga menang ketika di Jakarta tahun 2004 dengan 2-1 sebelum kita tewas di sini dengan 1-4 kepada Indonesia. Tidak, bukan penalti. Bukan penalti. Ya, bukan penalti ya. Saya jangkakan penalti tadi. Melihat kepada pergerakan yang ditunjukkan oleh pengadil, apapun tidak penalti. Dan sekarang ini terus Zulkifli. Coba diasak sekarang ini Indonesia dari tengah Firman Utina. Lebar ke seberang sana diberikan kepada pemain pertahanan iaitu Muhammad Nasuha. Berikan kepada Muhammad Ridwan. Semula kepada Nasuha. Hantaran terus berjaya ditanduk keluar. Dan di tengah Firman Utina sekali lagi untuk mengatur gerak Indonesia. Bambang terlibat di depan. Cantik pergerakan ini dan cubaan yang dilakukan tidak mendapati sasaran oleh Bambang Pamungkas. Itulah kelebihan Bambang kerana beliau boleh membuat percubaan daripada luar kawasan penalti. Di mana para pemain midfield kita tidak harus memberi peluang itu kerana harus menyekat beliau daripada membuat percubaan. Longgar sedikit kawalan. 3-0 kedudukan sekarang ini. Dua dari jaringan Safi Saleh dan Asyari Samsudin, 1 gol. Semuanya berlalu setelah insiden berehat 5 minit. Akibat dari bantahan yang dilakukan oleh penjaga gol Indonesia menyatakan matanya dipancar dengan laser. Kawalan Sabri Abu terhadap Arif Suyona. Di tengah Ostami mencari ruang. Indonesia bagaimana kali ini di luar kotak penalti. Tiga 0 kedudukan. Indonesia mencari gol di tempat lawan. Kita perhatikan percubaan masuk yang dilakukan oleh Arif Suyona. Dijatuhkan di situ oleh Kunalo. Jadi tampar oleh Penteng. Kembali Indonesia menguasai. Antar ke seberang sana. Peluang untuk Indonesia disekat. Muhammad Ridwan. Semula kepada Muhammad Ridwan. Di tengah. Maman sudah naik ke atas. Dan kali ini bergerak dipintas di situ oleh Amar Hidan untuk Nur Syarudin dan Talha. Dan itulah whistle pertama ditiupkan oleh pengadil. Menamatkan perlawanan. Malaysia menewaskan Indonesia 3-0. Bekal selesa untuk bertandang di Stadium Bung Karno di Jakarta pada 29 bulan nanti. Bagaimana Raja Richard keseluruhan permainan menarik ini? Ya, sudah tentu kita tidak boleh menafikan kesungguhan, semangat yang ditunjukkan oleh para pemain kita. Dan rata-rata pemain muda ini menunjukkan peningkatan yang begitu mendadak dan sekaligus memberi satu nafas baru untuk bola sepak negara kita. Dan bukan terlalu saya mengatakan di sini, genggaman Piala FA sudah ada di tangan, Piala Suzuki ini sudah ada di tangan kita. Cuma kita harus menyelesaikan 90 minit di Gelora Bung Karno. Dan itulah Piala Suzuki akan ke Malaysia, saya rasa. Begitulah harapan kita bersama untuk meraih kali pertama dalam sejarah piala yang diperkenalkan pada tahun 1996, di mana ketika itu mereka tewas kepada Thailand 0-1 dalam perlawanan akhir. Dan kemudian Indonesia 3 kali mara ke perlawanan akhir, gagal untuk menculangnya. Jadi Malaysia berkemungkinan yang cukup besar, mempunyai peluang yang cukup besar untuk meletakkan tempat sebagai negara keempat setelah Thailand 3 kali, Singapura 3 kali dan Vietnam sekali muncul sebagai pemenang Piala AFF ini. Jadi hanya sekian dari stadium. Kita akan kembali nanti dengan temurawah Raja Gopal, tapi kembali dulu bersama dengan Hafizal dan juga Rizal Hashim di studio. Laser tersebut. Inilah senario
kehadiran Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang selaku Presiden FAM bertemu dengan pemain-pemain. Turut kelihatan di gambar sedikit adalah timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut berada bersama dengan tuanku untuk mengiringi tuanku meraihkan kejayaan ini. Walaupun suka diingatkan 90 minit lagi, Rizal. Bagi saya seri memang sudah cukup di Gelora Bung Karno. Sebab itu yang penting pemain harus kekal fokus dan maintain tactical discipline. Jadi walaupun pesta ini sebenarnya pesta permulaan, drama di Gelora Bung Karno nyata banyak sekali pengarah-pengarah baru yang akan timbul. Saya melihat komposisi back four umpamanya, perjalanan mereka seperti awal saya katakan, perjalanan mereka itu berperingkat nyata memberikan kesan, Zal. Ya, betul, dan sudah tentu tim ini menampakkan progres. Kita kena main dengan agresif daripada mula. Kita mula dengan baik pada masa pertama hingga 30 minit. Selepas itu kita tidak beberapa pantas dalam serangan kita dan kombinasi boleh katakan hantaran-hantaran tidak beberapa tepat dan kita hilang bola dan Indonesia memberi tekanan kepada kita. Masa yang kedua saya telah memberitahu pemain bahawa kalau kita tidak bermain dengan agresif, kita tidak beri tekanan kepada lawan, kita takkan dapat gol. Dan inilah peluang yang terbaik untuk kita membuat sesuatu. Dan pemain-pemain berbangkit dan menunjukkan satu permainan yang amat berbaik dan saya ingat menghiburkan semua penyokong padu dan kita berhak untuk menang. Okey, baik Coach. Minit ke-56 kita dalam mood menyerang tetapi diberhentikan seketika dan kemudian itu barulah jaringan berjaya dilakukan selepas itu. Bagaimana Coach melihat 3 jaringan malam ini? Ya, 3 jaringan itu saya dah ada feeling, dah ada rasa bahawa kita akan jaring. Tetapi selepas kita dapat satu, sama juga apa yang terjadi di Indonesia, kita menaik semangat dan kita terus menyerang dan kita cepat dapat 2 gol dan kemungkinan gol yang keempat di mana saya fikir referee tak bagi tendangan penalti. Terima kasih dan tahniah sekali lagi Coach. Terima kasih. Okey, itu komen daripada Raja Gopal. Komen di Facebook juga makin menarik. RTM pemangkin pencetus kebangkitan sokongan rakyat Malaysia. Tahniah RTM, terima kasih.